Kalau korang tak tahu juga, lebih baik korang buang je korang punya kamera tu ataupun bagi kat aku. 3, 2, 1, on air. Assalamualaikum, salam sejahtera. It's me, Budak Baik. Selamat datang ke channel Budak Baik Official. Kepada yang baru masuk channel ni, aku akan membantu YouTuber dan juga vlogger pemula mahupun sesiapa sahaja yang berminat untuk belajar berkenaan dengan video dengan cara aku sendiri dan juga berdasarkan pengalaman aku. Kalau korang berminat, korang patut stay dekat channel ni dan sila subscribe dan jangan lupa tekan butang notifikasi untuk dapatkan notification untuk video-video yang akan datang. Ingat, subscribe tu percuma. Okay, jom kita mulakan video. Ok guys, seperti tajuk di bawah, cara macam mana nak setting video dengan betul untuk buat vlog macam yang aku buat sekarang ni. Dan aku nak ingatkan korang, ini bukanlah tutorial formal, tapi ini adalah sekadar perkongsian aku, apa yang aku tahu saja. Ok, so apa tujuan video ni? Ok, tujuan ni adalah untuk bantu YouTuber ataupun vlogger yang baru, ok, cara nak setting kamera dengan betul untuk dapatkan hasil video yang cantik dan juga berkualiti. Selain tu, dapat juga bantu korang yang baru-baru berjinak dengan kamera, especially dengan bermain video. Dan aku nak tunjukkan juga korang macam mana aku set up kamera aku sendiri supaya dapat korang copy dan juga jadikan sebagai panduan. Ok, dalam video ni aku akan tekankan 6 perkara. Ini adalah basic untuk kita setting video. Jadi aku akan ikut step by step. Yang pertama, file format. Yang kedua, recording setting. Yang ketiga, shutter speed. Yang keempat, ISO. Yang kelima, aperture. Yang keenam, focus. Oh, kejap-kejap, mesti korang blur, betul tak? Untuk yang dah ada kamera, aku anggap korang dah tahulah benda-benda ni. So jadi kalau korang tak tahu juga, lebih baik korang buang je korang punya kamera tu ataupun bagi kat aku. Dah gurau. Gurau pun tak boleh. Ni bulan puasa ni, kita kena gurau sikit. So benda-benda ni adalah istilah basic dalam videografi dan juga fotografi. Jadi kalau korang tak tahu, aku akan buat video yang lain untuk terangkan apa benda yang aku sebut tadi. So supaya tak adalah korang confused. Ok, sikit je lagi aku nak bagi tahu korang, setting yang aku tunjukkan ni boleh digunakan untuk semua jenis kamera, mirrorless, DSLR ataupun kamera digital yang ada manual setting. Jadi kalau korang nak nampakkan video korang lebih profesional, please gunakan manual setting. Ok, kalau korang dah bersedia, ok, sekarang aku nak capaikan aku punya kamera ni dan aku tunjuk korang macam mana aku setting. Alright, so let's go. Ok guys, aku dah dapatkan aku punya kamera. Ok, aku menggunakan Sony A6300 kat sini. Ok, tak kisah korang guna kamera apa, janji dia kamera. Ok, just follow saja apa setting yang aku nak buat ni. Semua kamera sama je setting dia. Jadi yang membezakan dia adalah jenama, model dan sebagainya. Ok, first thing yang korang perlu buat adalah turn on. Jangan lupa turn on lah. So aku akan turn on aku punya kamera. Dan juga korang perlu tukar kepada mode video. Ok, nah, korang just pilih saja korang punya video mode lah. Kita pergi ke setting yang pertama. Ok, kita pergi ke file format. Ok, nampak kat sini ada file format. Tekan dekat sini lah yang kita nak tentukan kita nak guna 4K ke, MP4 ke, HD ke. Untuk korang YouTuber yang pemula ni, yang kita tak tahu apa-apa ni, aku sarankan guna saja MP4. Sebab apa guna MP4? Sebab untuk memudahkan kerja kita supaya lebih cepat. Dengan format MP4 ni, dia tak makan space, mudah untuk kita proses editing, render dan upload. Ok, so semua benda tu akan jadi mudah. Record setting kat sini boleh tentukan yang kita nak guna pakai 1080p ataupun 720. Dan kat sini aku nak saran kat korang, untuk korang nak dapatkan video yang kualiti cantik, gunalah 1080. ok, so 1080 ni memang cantik lah untuk video. Dan lagi satu aku nak bagi tahu korang, iaitu dia punya FPS. Apa tu FPS? FPS tu adalah frame per second. Frame per second tu mana nak nampak kat sebelah tu. Ok, ada 1080 25 dan itulah frame per second, 25 frame per second dan juga ada 50 frame per second. Setengah kamera dia akan ada 60 fps dan juga 24 fps. Okay, so aku punya kamera ni memang dah format macam ni. So dia ada 25 dengan 50 fps. Ok, nak pilih yang mana satu? Kalau kau nak nampak video kau macam clear lah kan, so gunalah yang 50 fps. Tapi aku sangat-sangat recommended kan korang just guna saja 25 fps. Tak apa, ini terpulang pada korang nak pilih mana. Just korang eksperimen nak guna yang mana lagi yang sesuai untuk korang lah. Ok, just aku recommended untuk gunakan 1080 dan juga 25 fps. Dah settle yang ini. Ok, kita back keluar. So yang 1/50 ni, ini adalah shutter speed. Ok, ini adalah shutter speed. Ok, yang F ni, ni menunjukkan
aperture, dan ISO ni untuk ISO lah. Okay, so aku pergi step by step okay, aku ikut turutan. Okay, kita punya next setting adalah shutter speed. Shutter speed ni dia berkaitan dengan motion ataupun pergerakan. Dan shutter speed ni juga dia ada formula. Okay, yang ini korang kena dengar betul-betul sebab shutter speed ada kaitan dengan FPS. Dengan frame per second yang kita dah setting tadi. Jadi aku tunjukkan dulu macam mana shutter speed tu berfungsi. Okay, so kat sini kalau kamera Sony, kita just pusingkan je benda bulat ni. So dia akan gerakkan shutter speed tu. Okay, kau boleh nampak semakin besar dia punya shutter speed tu, semakin gelap kau punya video. Okay, dan kalau makin kecil semakin terang lah. Tetapi dia melibatkan pergerakan tu. Bila korang dah makin kecil dia tak apa, yang ini nanti korang akan faham kemudian. So kita nak guna yang mana satu? Tu yang tadi aku sebut, dia ada formula. Yang ini korang kena ingat dan korang kena tahu. Jadi senang je, formula dia senang saja, iaitu FPS kali 2 sama dengan shutter speed. Okey, ulang. FPS kali 2 sama dengan shutter speed. Okey, mesti korang blur, betul tak? Macam mana? Okey, aku tunjukkan contoh. Tadi kita dah setting 25 FPS, betul? Kita dah setting 25 FPS. Jadi kita kena darab dengan 2 FPS ni. 25 kali 2 ialah, so 25 kali 2 50. Jadi shutter speed kita adalah 50. So setup dekat sini 50. So shutter speed kita 50. Macam tu. Okay, kalau korang tak faham juga, ni aku tunjukkan. So jadi 50 FPS kita kena darab 2. So kita punya shutter speed adalah 100. Macam mana pula kalau korang gunakan 60 FPS dengan 24 FPS? Kalau 60 FPS kali dengan 2 dapat 120, betul? Okay, kat sini kalau korang tengok shutter speed tak ada 120. So ambil yang 125 ni, dia yang terdekat lah, paling besar yang terdekat. So 125. Okay, macam 24 kali 2 48. Jadi 48 yang paling dekat adalah 50. Okey, lepas dah setup shutter speed, please jangan usik. Okey, dah tak boleh usik. Kalau korang nak ubah korang punya FPS tadi, kalau korang daripada 25 nak tukar 50, tukar sekali dia punya shutter speed. Okey, so dia berkaitan. Korang kena ingat dia berkaitan, FPS dengan shutter speed dia ada berkaitan. So lepas tu jangan usik. Right, so kita pergi ke setting yang seterusnya, iaitu ISO. Mana nak dapat ISO? Untuk kamera Sony dia ada butang kanan. Just tekan sini, dia akan keluar nombor-nombor ISO dekat sini. Okey, macam mana nak set up ISO? Kita perlu tengok kondisi cahaya tempat korang shoot tu. So aku akan tunjuk contoh. Okey, kalau aku terangkan maybe korang akan blur. Jadi ini adalah yang cara untuk senang nak faham. Okey, tak apa, aku tunjuk je. Untuk ISO, kalau nilai dia kecil, video akan jadi gelap, dan jika nilai dia ditambah, maka video akan jadi terang. So ISO ni kita kena hati-hati juga untuk guna ISO ni. Untuk ISO korang kena hati-hati juga. Kalau ISO terlalu tinggi, dia akan menyebabkan video itu ada grain ataupun noise. So bila ada noise dengan grain tu, nampak cacat lah video kita kan. So elakkan daripada tu. So nak pilih yang mana untuk ISO? Okey, setting ISO, aku sarankan untuk korang untuk yang buat vlogging. Okey, untuk kita buat vlogging diri sendiri ni kan. So aku akan sarankan korang gunalah di antara 200 hingga 1600. Okey, 200 hingga 1600. Okey, itu mengikut kondisi tempat kita lah. Macam kamera Sony, okey, aku tak sure kamera lain macam mana. Dekat sini ada ISO auto. Jadi untuk memudahkan korang, kalau yang korang tak faham macam nak guna ISO tu, gunalah auto, lagi senang. So sebab apa? Sebab kat sini dia boleh setting minimum dengan maksimum. So kat sini aku dah settingkan ISO 200 untuk minimum, ISO 1600 untuk maksimum. Okey, jadi macam ni lebih senang. Okey, nanti dia, so dengan ISO tu dia akan setting sendirilah. So kamera tu akan setting sendiri ISO yang mana sesuai untuk video tu. Jadi macam aku cakap lah, korang kenalah juga eksperimen sendiri mana yang sesuai untuk korang, ataupun just guna auto, itu lebih mudah. Okay, the next setting adalah aperture. Okay, mana aperture yang tadi huruf F tu lah.
F2 adalah unit bagi aperture. Okey, macam nak setting aperture ni? Aperture dekat atas ni. Okey, macam kalau kamera Sony dia ada set dekat atas ni, nampak ada bulat ni. Ni kalau kita pusingkan, ni adalah aperture dia lah. Aperture ni adalah pembukaan. Okey, kalau dekat lens tu dia ada macam bentuk bunga tu. Ni untuk korang senang faham. Dia macam ada bentuk bunga tu, dia ada buka dan tutup. Okey. So ikut logik je dia punya pembukaan tu. Kalau semakin besar pembukaan tu, so semakin banyaklah cahaya yang akan masuk. So kalau dia makin kecil menutup dia, so makin sikitlah cahaya nak masuk. Cuma yang akan buat korang confuse adalah dia punya nilai aperture tu. Ini korang dengar Okay, kalau semakin kecil nilai aperture, semakin besar dia punya pembukaan. Kalau semakin besar dia punya nilai, nampak 22, dia akan semakin kecil lah dia punya tu. So nampak video korang akan gelap. Apa-apa pun, yang korang perlu faham adalah aperture ni ada berkaitan dengan lens. So apa fungsi aperture ni? Aperture ni dia first untuk kawal cahaya lah. Okay? Kalau macam tengah tempat tu gelap, korang turunkan dia punya nilai. Okay? Kalau tempat tu terang, korang naikkan dia punya nilai tu. Alright. So fungsi yang kedua adalah akan membuatkan korang punya video ataupun gambar untuk subjek tu ada blurry dekat belakang. Okay, senang nak faham macam dekat telefon zaman sekarang ada portrait mode. Untuk dapatkan blurry yang kat belakang tu, korang perlu aperture ni nilai yang kecil lah. Itu setting untuk aperture. Okay guys, macam aku cakap tadi, untuk shutter speed korang jangan usik apa-apa. Just korang boleh control dengan ISO dan juga dengan aperture. Okay, tu korang kena eksperimen sendiri. Okay, next setting adalah focus. Okay, mana nak cari fokus? Macam dekat sini ada huruf FN macam ni kan. Kat sini ada huruf FN ni, just tekan. Okay. Right, kat sini dia ada setting untuk focus mode dan juga focus area. So dua benda ni untuk kita setting. So untuk fokus, aku sarankan korang untuk gunakan auto focus. Okay, jangan mengada nak gunakan manual focus kalau tak reti. So setting dia macam ada, just tekan gunakan continuous auto focus. Ni yang setting kalau aku guna lah. Okay, continuous auto focus, nanti dia akan auto focus dekat kita. Dan satu lagi tadi, dan focus area, yang ini dia ada banyak pilihan. Dia ada wide, dia ada zone, dia ada center, dia ada flexible spot dan lain-lain. Dan aku sarankan korang gunakan wide. Okay, untuk vlogging kita just guna wide je, senang. Nanti dia detect je muka kita setiap masa. So itu adalah setting kamera. Okay guys, aku nak share kat korang apa masalah aku sepanjang aku guna kamera setting ni. Yang masalah yang selalu aku hadapi adalah bila kita dah setting kamera kita yang cantik, ISO kita dah cantik, shutter speed kita dah cantik, kita punya aperture pun dah setting cantik-cantik, tetapi masalah yang timbul adalah video masih jadi gelap. Itu je masalah aku dulu hadapi. Kalau korang pun ada masalah macam tu, solusi dia adalah cahaya. So kalau korang tak cukup cahaya, sebab itulah kamera korang tak nampak jelas dan juga nampak gelap dan sebagainya lah. So aku sarankan korang menggunakan softbox ataupun LED lighting, dan jangan guna lampu yang ada dekat rumah, lampu shilling, lampu apa je. Yang tu memang tak sesuai. Macam mana aku setting aku punya lampu dan sebagainya, aku akan buat video yang lain untuk korang semua. So korang just stay tune saja. Okay, kalau korang ada soalan nak tanya, korang boleh tinggalkan dekat ruangan komen, ataupun korang nak bagi idea video apa yang patut aku buat lepas ni, bolehlah tulis dekat ruangan komen, ataupun boleh terus DM aku dekat Instagram. Dan aku nak minta korang cuba baca apa yang ada dekat description bawah ni. Kat situ ada link-link yang berkenaan, korang boleh tekan untuk memudahkan kerja-kerja pencarian. Jadi itu je vlog kali ini. It's me, budak baik. Kita semua budak baik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ciao.